ayat yang ke-30 surah Fatir ini salah satu contoh pernyataan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka ini akan diberi pahala dan dia akan digandakan pahala kelebihan dari sisi Allah. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Pasti Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka hasil daripada kebaikan-kebaikan yang mereka buat. Dan bukan sekadar itu, tetapi Allah akan menambah kepada mereka daripada kurniaannya. Akan tetapi mereka khawatir amal ibadat mereka tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun mereka ini sudah berusaha dengan sehabis tenaga supaya Allah terima ibadat mereka. Mana kita kata dari segenap sudut lah, dari setiap aspek itu mereka telah jaga. Mana keprihatinan mereka dalam menjaga amal soleh itu sudah terbukti. Mereka adalah generasi yang paling prihatin. Baik, tetapi mereka merasa takut. Sebab apa? Sebab perkara ini termasuk dalam perkara ghaib. Kita semua ni hadirat, kita tidak tahu pahala kita ni sebanyak mana. Dahlah tidak tahu sebanyak mana. Daripada pemahaman Quran dan hadis, kalau berlaku kesilapan dia boleh hilang pahala itu. Dahlah kita tidak tahu sebanyak mana tu. Berapa ribu pahala kita. Cuma yang jelas berdasarkan kepada banyak kenyataan daripada Nabi, daripada Quran, bahawa amal perbuatan kita ni kalau berlaku kesilapan, dia boleh dihapuskan oleh Allah. Jadi itulah yang nak dibincang. Jadi takut tu timbul daripada itulah. Maknanya dia ni adalah orang yang sentiasa zikrullah. Kalau orang yang tidak zikrullah, dia tak timbul perasaan takut itu. Ini sifat salafus salih. Jadi orang-orang beriman ini dia tidak memastikan bahawa mereka telah melaksanakan sesuai dengan keinginan Allah. Ini bahasa Indonesia ni, terjemahan ni. Kalau dalam teks asal dia tu, Arab tu, kita rasa lebih lagi mudah kita faham lah. Kalau kita nak bawa ke dalam bahasa Melayu kita, maksudnya begini. Jadi orang-orang beriman yang sebenar, mereka ni sentiasa mengharap supaya Allah menerima setiap amal kebaikan yang mereka buat. Mereka sentiasa mengharap. Dan dalam masa yang sama timbul kebimbangan, kok yang mereka buat itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Takut tersilap misalnya. Yalah, kalau kita baca ayat Quran kan, kita tahu makna, kita tadabbur, timbul kebimbangan itu. Misalnya Nabi sebut ni ayat sentiasa saya bacalah kalau kita bincang tentang tajuk ini. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mahukah aku ceritakan kepada kamu? Ini arahan Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada para sahabat kamu, orang-orang Islam tu. Mahukah aku ceritakan kepada kamu orang yang paling rugi amalan mereka? Jadi kerugian ini dia sedari di hari akhirat. Di dunia kita tak nampak rugi amalan itu. Yang mana mereka ini, orang yang dikatakan rugi amalan mereka ini, mereka semasa di dunia mereka telah tersesat dalam melaksanakan amalan. Mereka bukan tidak melakukan amal-amal yang baik, tetapi tersilap. Para ulama mengatakan tersilap itu sama ada mereka buat itu tidak menepati kehendak syariat kerana kejahilan mereka, nampak beribadat tapi salah. Atau boleh jadi mereka ni sesat dalam ibadat, boleh jadi mereka melakukan bid'ah dalam amalan. Buat sesuatu yang zahirnya nampak seperti agama, tetapi perkara itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Zahirnya nampak ma tudahi syariah. Zahirnya nampak seperti syariat, seperti amalan salih, seperti amalan Islam. Padahal Nabi tak buat begitu. Boleh jadi begitu mengikut ulama. Kalau dalam kitab tafsir itu disebut oleh ulama andaian. Mana itu andaian yang kedua lah. Jadi mereka ini, yang rugi ini bukan mereka tidak beramal. Mereka beramal, tapi rugi. Sama ada kerana mereka jahil tentang amalan yang mereka buat, ataupun kerana mereka telah melakukan bid'ah. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah. Sedangkan mereka pada waktu itu, semasa hidup dunia, mereka yakin, mereka berbangga, mereka lah orang yang paling banyak melakukan kebaikan. Ini bahayanya, sebab itulah kita kena pastikan amalan kita ni selain daripada niat ikhlas, kita kena pastikan amalan kita tepat seperti mana Rasulullah buat.
Jadi nak tahu tepat ataupun tidak tu kena belajarlah. Sama ada Quran, hadis. Misalnya kalau dalam bab zikir macam mana. Kalau dalam bab akikah macam mana. Kalau dalam bab pengurusan jenazah macam mana. Dalam bab hubungan dengan jiran macam mana. Dalam bab kita kata apa? Berselawat tu macam mana. Kita nak tepat, dia tahu. Sebab semua tu ada dalam ajaran Nabi. Cukup banyak. Kalau bab zikir ni saja ni, hati-hati. 2 jilid. Ada dengan saya tu, fiqh doa dan fiqh zikir. 2 jilid. Satu jilid tu 600 muka surat lebih. Mana ulama kemukakan riwayat-riwayat berkait dengan zikir dan dibincang dari sudut fiqh. Sebab hadis ni bila sahih daripada Nabi berdasar pada kaedah penilaian hadis, maka itu dikira fakta agama. Bila kata fakta agama, dia wahyu. Quran wahyu, hadis wahyu. Jadi bila kata wahyu, dia ada fiqh dia. Dia ada kedalaman makna dia. Dia ada hikmah di sebalik itu. Sebab itulah ulama tulis kitab itu. Jadi hak tu ya jadi bimbang tu. Jadi orang yang lalai, orang yang tidak jaga amalan, buat sekadar buat saja. Dia tak fikir tu hapus ke tidak hapus. Bahkan dia kata bila dia solat bagai kelepas hutang, dia kata. Solat begitu ya. Supaya bayar hutang, dia kata. Sesal rasa legah maya. Dan semaya tu berkualiti ke tidak? Dia tak ambil kira. Timbul kerunsingan ulama-ulama silam di kalangan salaf sebab mereka mengambil kira. Kalau dalam istilah Imam Al-Ghazali rahimahullah, maknanya mereka membuat semakan terhadap ibadat. Orang panggil muhasabah amal. Muhasabah amal ni hadiah sangat perlu. Istilah muhasabah amal. Maknanya kita nilai, tadi kita salat maghrib. Kita salat maghrib. Bagaimana kita nak pastikan salat maghrib kita itu berkualiti? Kita fikir ke tidak? Kita zikir, baca Quran kita. Baca Quran kita tu sampai tahap mana? Sebab dalam hadis sebut orang yang baca Quran, dia mahir baca Quran ni, mana pahala dia besar lah. Pahala dia besar. Tetapi ialah orang yang kita kata ya ta'ata fi qiraatih, yang tersekat-sekat kerana kelemahan lidah dan sebagainya. Tapi usaha juga baca. Ada kelebihan lain. Ada kelebihan lain, bukan tidak ada kelebihan. Nabi kata boleh ajran, boleh 2 ganjaran. Tapi orang yang mahir tadi, banyak kalau dia baca Quran. Dia boleh mengajar sebab dia mahir. Kalau dia salat, memberi kesan kepada kita kata para jemaah itu. Lain hadirat. Misalnya kita kata imam yang baca Quran itu dengan betul, suara pula kita kata sedap, kita kata dia ada kesan. Dia ada kesan. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi, dia nak suruh jadi imam tu, dia pilih yang suara sedap. Sayyidina Umar sendiri pun memang begitu. Tidak semestinya seorang itu tinggi kedudukan dia maka dia suara sedap, tak mesti. Kadang-kadang setengah orang itu biasa tapi suara dia menarik. Itu perlu dikedepankan. Sebab apa? Sebab kesan itu. Baik, begitulah juga dalam apa sahaja perkara kita kena menyedari diri kita. Kita boleh ataupun tidak lebih dan sebagainya lah. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Sebaliknya salafus salih dulu mereka mengira telah melakukan kekurangan dalam hal tersebut. Jadi mereka tidak overconfident lah. Bila mereka salat, mereka akan rasa kurang. Ada tak kena. Ada tidak khusyuk. Ada berlaku kelalaian dalam salat. Daripada situ dia natijah daripada ingat, daripada muhasabah amal tu, dia akan lahir satu semangat untuk memperbaiki untuk ibadat seterusnya. Jadi kalau kita tidak fikir tentang ibadat kita, bagaimana kita nak buat tindakan untuk memperbaiki mutu ibadat? Tak mungkin berlaku perkara itu. Jadi nak lahir perasaan untuk memastikan ibadat itu bermutu, dia mesti melalui proses kita buat koreksi terhadap ibadat kita. Kita cuba kenal pasti ibadat kita ni tahap mana. Lemah, lalai, ataupun zahir saja nampak salat. Hati entah pergi ke mana pun tak. Boleh berlaku begitu. Itu yang dibimbangi itu. Dan sebenarnya kerana pemikiran inilah, kerana sikap menilai ibadat yang dilakukan inilah yang menyebabkan mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan amal saleh. Kemarin kita pergi lewat, terganggu kita. Akad takbir itu tidak sempat dengan imam, tidak sempat amin bersama imam, itu satu kerugian. Sedangkan kalau kita sempat amin bersama imam, berbetullah pula dengan amin malaikat, sebab dia begini. Kalau dalam riwayat sahih dalam kitab ni pun ada,
bila kita sempat dengan imam kata amin, kita pun kata amin. Sebenarnya dalam riwayat sebut waktu itulah juga malaikat di langit itu mengatakan amin. Jadi kalau kita berbetulan dengan amin malaikat, mana kita dapat kelebihan yang besar lah. Keampunan, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita tak dapat kerana terlewat. Jadi kita pun timbul perasaan rugi kita. Di situlah dia akan berlaku fastabiqul khairat. Besok kita akan seolah macam kita berlumba lah nak supaya kita datang awal. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi hadirin dan hadirat, tujuan kita baca ni sebenarnya untuk cermin diri. Untuk kita cermin diri. Bukan kita nak cermin orang lain. Kita nak cermin diri kita sendiri. Hak orang lain tu dia punya pasal lah, kita kata kita dulu. Kalau kita nak buat teguran kepada orang, ya boleh. Itu termasuk dalam sunnah juga. Tapi kita ni macam mana? Kita sendiri ni berada di dalam posisi yang bagaimana? Itu yang lebih penting. Kita nak baiki orang, kena pastikan diri kita dulu. Baiki diri kita dulu. Hendaklah setiap hamba memperhatikan hal ini supaya ia bertambah semangat untuk memperbaiki amal ibadat dan membuatnya. Jadi dalam kitab ini disebut dengan jelas salah satu yang menjadi momentum lah kita kata untuk memperbaiki diri adalah dengan buat analisa terhadap ibadat yang kita buat. Boleh jadi bagi saya lah, ialah kita sendiri pun banyak kelemahan. Kita tanya diri kita sendiri. Mana setiap kali kita solat tu, sebabnya begini. Ada disebut, saya tak ingat siapa yang sebut. Cuma dalam pembacaan saya, ada disebut salah satu maksud zikir selepas solat itu adalah memikirkan kualiti solat. Itu termasuk zikir. Selain pada kata subhanallah, selain kata astaghfirullah dan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi itu, salah satu makna zikir adalah berfikir tentang mutu ibadat. Tadi kita solat maghrib. Jadi selepas solat selain kita kata astaghfirullah, kita ambil lah beberapa saat fikir. Apa kekurangan? Berapa kali kita fikiran kita melayang keluar, pergi ke, kita kata merata tempat lah. Kita kena fikir. Sebabnya begini. Ini pengalaman saya sendiri lah. Dan ada disebut juga dalam Sunan Abi Daud, hadis yang menyebutkan Nabi SAW sebut ketika kita salat, duduk tengah dalam keadaan kita salat itu, tiba-tiba terganggu minda kita. Kita cuba dah fokus, cuba hayati Fatihah, cuba hayati bacaan imam. Tiba-tiba terganggu juga. Ditimbulkan waswah oleh syaitan itu. Nak buat macam mana? Apakah itu sudah dikira lalai, itu sudah dikira ghaflah? Apakah kita sudah disenaraikan sebagai minal ghafilin? Dari kalangan orang yang lalai? Nabi kata tidak. Kalau kita bertindak dengan cepat. Apa tindakan yang perlu kita buat bila lalai dalam salat? Kita kata dalam hati kita, a'udzubillahi minasyaitan. Mana a'udzubillah tu kita cuba tempislah. Ini syaitan nak ganggu aku. Sebab salat ni nilai dia terletak pada khusyuk itu. Bukan pada akad takbir saja, tidak. Khusyuk itu. Sebab tu Nabi sebut kalau kita terlewat datang pun jangan berlari-lari. Datang salat lewat, nak kejar imam ni kita berlari-lari. Masuk dalam keadaan termengah-mengah kita kata. Masuk dalam keadaan yang tidak selesa. Bernafas pun kencang kita. Sebab berlari. Dah umur, dah tua dah kita ni. Jadi Nabi tak benar. Sebab apa? Dia bukan kira rakaat itu. Yang paling penting daripada itu adalah masuk dalam salat tu dalam keadaan yang tenang. Yalah mungkin kita sama-sama kita ni ada pengalaman. Kalau berlari-lari mari Allahu Akbar ke nyawa dak. Allah ke Allah lah. Enggak, orang tak panggil solat gitu. Solat sebenarnya bukan begitu. Iyalah mujur tak mati. Allahu Akbar. Nyawa nak boleh kau baca Fatihah. Tidak begitu salat. Mana kalau terlewat tak apa. Ya, nak macam mana? Tapi janganlah setiap hari begitu. Tu orang tak panggil terlewat, memang jenis kaki lewat ni, bukan kaki liwat, kaki lewat lah ni kalau gitu tu. Kalau siapa tahap tu memang berat lah tu, tak boleh lah gitu. Ni sekali-sekala berlaku tak apa. Itu kelemahan. Tu hak dibincang sini. Maknanya kena fikir kenapa lewat tu. Siapa termengah-mengah masuk sehingga tidak tenteram. Jadi cuba bayangkan kita pada pengalaman, saya pada pengalaman. Lagu mana kita rasa salat kita sempurna ke? Sedangkan semaya ni dia ada dua. Ini kena ingat Sebab salat sebagai ibu ibadat. Dia ada dua yang perlu kita jaga. Pertama sekali khudu'.
Khuduk ni penampilan zahir kita, menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah. Sebab tu kita letak tangan gini, tunduk, tak bergerak. Sebab apa? Kita sedang berada di hadapan Allah tu sebenarnya. Memang dalam hadis sebut ketika kita solat tu, Nabi tak benar ya. Tak benar kita meludah di hadapan, sebab ketika kamu solat, di hadapan kamu tu adalah Allah. Kamu sedang berhadap dengan Allah. Bahasa kiasan yang Nabi guna. Memang kita tak nampak Allah, tapi begitulah sebab kita sedang sembah Allah. Kita sedang munajat. Jadi kena jagalah. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau kita tidak perhati, kalau kita tidak buat koreksi, tidak analisa, tidak muhasabah ibadat kita, tak mungkin akan timbul satu semangat untuk membuat penambahbaikan dalam setiap ibadat. Tak mungkin. Tak mungkin. Hendaklah setiap orang, hamba tu maksudnya orang lah, hendaklah setiap orang memperhatikan hal ini supaya ia bertambah semangat untuk memperbaiki amal ibadat dan membuatnya semakin sempurna serta ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan berdasarkan kepada petunjuk Rasulullah. Tu. Ni kalau kita ambil, dia sebut ni ibadat. Baik, saya nak ambil satu contoh lah, biarlah saya ambil satu contoh. Tadi saya sebut tentang salat. Satu contoh lain, kita kata, ni kita kata sebulan lagi masuk bulan Ramadan lah. Kemudian selepas itu, masuk bulan, kita kata, kita panggil Raya Haji. Ada ibadat korban. Baik. Ini satu kes berlaku. Banyak kes, saya ambil satu kes. Dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh ni tidak salah dia sebut. Kita fahamlah konteks fiqh ni macam mana. Dalam kitab fiqh sebut, ditimbul satu isu, bolehkah? Isunya bolehkah seseorang yang hendak dia ambil daging korban satu bahagian pada bulan Zulhijjah lah, kita kata Raya Haji, Raya Korban itu. Dia niat untuk akikah. Seekor lembu tu dia 7 bahagian. Jadi dia ambil satu bahagian. Dia bukan niat untuk ibadat korban Hari Raya Haji tu, tapi dia niat untuk akikah. Mereka kata boleh. Harus maksudnya. Boleh. Baik, tak apalah. Bila kita belajar, kita dapati tak pernah ada dalam sunnah Rasulullah buat begitu. Sebab akikah ni kita boleh buat bila-bila pun. Tetapi untuk Raya Haji ni dia kelebihan khusus. 3 hari tu. Kita nak kata macam mana? Tak ada buat begitu. Jadi maknanya sudah tentu pada hari itu kita kena niat korban lah, lebih utama berbanding dengan akikah. Sebab akikah boleh buat pada waktu lain. Bahkan setengah ulama kata tak boleh pun. Tak boleh, mana tak akan dapat dia punya kelebihan korban. Walaupun korban juga, tapi atas nama akikah. Ada siapa khilaf gitu. Jadi kalau kita tengok amalan Rasulullah sahabat, tidak pernah buat begitu. Jadi kalau begitu, yang fiqh kata harus tu, bila timbul isu, jangan kita menyalahkan orang fiqh. Bila ada orang buat begitu, ataupun ada orang tanya, ahli fiqh kata harus. Tapi setengah ulama kata tak boleh gitu sebab tak ada dalil. Tak apalah khilaf. Cuma saya nak sebutnya, kalau kita terima pendapat yang kata harus, dalam konteks kita nak kualiti ibadat, dalam konteks kita nak betul-betul mengikut Rasulullah, baik kita pakai yang asal. Faham tak? Pakai yang asal. Maknanya kita niat korban lah. Ke 10 Zulhijjah tu. Kenapa kita nak kaitkan di situ dengan akikahnya? Akikah ni kita buat hari lain lah. Sebab tak ada kata buat akikah pada waktu tu pahala lebih besar pada hari lain. Memang tidak ada dalam hadis. Tidak ada. Kalau ada, kena kemukakan lah. Itu contoh. Kalau saya ambil contoh ini maknanya mutu ibadat. Kita kena fikir. Sebab ibadat ni kalau boleh, kita nak biar kita buat tu walaupun nampak sama, tapi kita dapat pahala besar. Itu target kita. Jadi jangan kita buat ikut suka hati kita dengan agak-agakkan, dan kita ambil yang tidak afdal, rugi kita. Padahal kalau kita dia begini akikah ni, sebab dulu pernah saya buat begitu, kita tak tahu Jadi kalau kita akikah pada hari itu, tak ada kelebihan apa, sama saja. Tapi orang kita ni ada yang beranggapan tanpa dalil. Dia kata kalau kita ni akikah, kita dapat 2, korban pun dapat, pahala korban pun dapat, pahala akikah pun dapat. Kita tak boleh anggap gitu, dia kena ada dalil. Kalau kita nak kata kena ada dalil. Nak dalil macam mana? Nabi tak pernah buat begitu. Sahabat tak pernah buat. Akikah ni bila-bila masa, dia tidak ada waktu. Jangan kita tukarkan ibadat khusus 3 hari saja tu.
untuk ibadat korban. Itu disebutlah. Tapi kalau mengikut mereka harus. Mana harusnya boleh. Boleh jugalah kelebihan akikah tu. Tapi kelebihan sembelih korban, tu saya tak berani nak kata ada kelebihan. Sebab dia niat untuk akikah, bukan niat untuk korban. Kena berhati-hatilah. Contoh-contoh sebegitu sebenarnya banyak. Banyaklah kalau kita nak sebut. Jadi saya sebut tu supaya apa? Ni di bawah frasa dan berdasarkan petunjuk Rasulullah. Jadi yang Rasulullah buatnya bagaimana? Kena tahu. Kena tahu kan? Ingat ada dulu, mungkin di kalangan kita ni pendengar, sebab dulu masa saya perekat sekolah menengah saya buat, sebab ada diberitahu begitu. Orang kita ni salat tarawih dulu, sekarang ni wallahualam. Dia salat tarawih tu dia qadha. Dia semai tarawih, imam tu tarawih dan memang tu lepas isya pun tarawih lah bulan Ramadan. Dia qadha. Engkau kita budak-budak kan banyak juga tinggal semaya. Jadi ada ustaz kata qadha lah, maknanya kita berimamkan imam yang tarawih. Kita qadha, niat qadha subuh, niat qadha asar. Jadi habis 2 rakaat kita sambunglah 2 rakaat. Jadi ada ustaz kata kita boleh pahala kerana kita qadha tu boleh pahala. Dan kita boleh pahala juga tarawih. Padahal niat tidak tarawih. Oh kacau semua. Buat tu kat kita bukan setahun 2, banyak tahun buat. Bila mengaji tak ada langsung tu waktu tu. Tarawih ni suku lain tu. Tu bahaya. Harap-harap Allah maafkanlah ustaz tu ayat gitu tu. Fatwa dia ambil mana tak tahu tu. Banyak tahun lah kita ikut masa sekolah dulu. Lepas tu bila ngaji tu, tak ada rupanya. Ada ke di kalangan kita yang buat gitu? Ada? Ada pun. Bahaya tu. Jangan buat begitu. Tarawih ni suku. Bahkan ulama kata kalau kita ada tinggal salat, kita qadha lah. Apa dia jangan ganggu tarawih tu. Jangan ganggu tarawih tu. Sebab ada pendapat yang mengatakan kalau tinggal yang wajib tak boleh buat yang sunat. Itu tak kuat pendapat tu. Tak betul tu gitu. Tidak ada disebut dalam riwayat tu. Jadi kena berhati-hati. Ni lah. Yang saya sebut tu, dia termasuk di bawah, bila kita nak melakukan ibadat, kalau kita nak pastikan dia berkualiti, bukan niat saja yang diambil kira. Tepat ataupun tidak dengan sunnah Rasulullah. Jadi kena tahulah Rasulullah buat macam mana. Baik. Para sahabat Rasulullah SAW sangat takut jika pahala amal soleh yang mereka buat itu gugur tanpa mereka sedari. Dia bimbang sungguh. Tiba-tiba hilang. Sebab ada dalam hadis sebut, mana umat Nabi lah, bila bangkit di hari akhirat, tengok pahala dia tu tidak ada. Hilang pahala. Banyak hilang pahala. Sedangkan dia ingat dia buat begini, dia buat ni, hilang pahala. Maknanya dia telah melakukan kesilapan semasa hidup dia. Mana ada perbuatan-perbuatan yang dia buat tu menyebabkan Allah delete pahala dia. Hak tu yang kita bimbang tu. Baik. Dan sikap ini pula yang menjadi sebahagian daripada kesempurnaan iman mereka. Jadi antara yang menjadi penyempurna, faktor sempurna iman, kebimbangan itu. Orang yang bimbang kuku ibadat dia tak sempurna, maka tindakan dia jaga ibadat dia. Bimbang kuku salat dia tak sempurna, Allah tak terima, maka dia buat koreksi terhadap ibadat dia. Dia analisa ibadat dia. Semua tu asalnya kerana kebimbangan. Kebimbangan itulah yang menjadi meningkat iman dia. Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidaklah yang merasa aman dari azab Allah. Ni kalau kita terjemah ke bahasa Melayu kita mudah ya. Orang yang sentiasa takut pada azab Allah, dialah orang yang tidaklah mereka merasa aman dari azab tu. Makna kalau orang tu tidak rasa takut pada azab Allah, itulah orang rugi. Orang yang akan menghadapi kerugian di hari akhirat, tak terlitah pun tentang takut pada azab, tak terlitah pun tentang azab, tak terlitah pun amalan dia kukuk tidak ada pahala, tak terlitah ni zakat dia Allah tak terima. Tak ada kebimbangan itu. Itulah orang yang akan rugi di hari akhirat. Kena perhati ayat ni. Maknanya seseorang yang sentiasa takut ibadat tak terima dan kesal dia, maka dia sentiasa buat semakkan ibadat. Orang ni lah orang yang akan untung di hari akhirat. Tapi kalau seorang itu tak ada unsing pun, tak ada perasaan unsing, kuku ibadat dia Tuhan tak terima,
Jadi ke tidak semaya saat ni, jadi ke tidak puasa tahun lepas tu dah, nak masuk puasa pula dah ni kita ni. Tak ada kebimbangan. Hari ni lah orang hak rugi di hari akhirat. Sebab di hari akhirat ni dia panggil yaumul jaza, hari pembalasan. Hari dunia ni dia panggil yaumul amal, hari kita beramal, ataupun darul amal. Hari akhirat ni darul jaza. Jadi rugi di hari akhirat itu tidak ada faedah. Menyesal di hari akhirat, tidak ada faedah. Kalau nak menyesal di dunia. Jangan menyesal di hari akhirat, itu penyesalan yang berakhir dengan kerugian. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Baik, Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah ni seorang sahabat Nabi lah. Nak azan no? Ataupun kita terus beberapa minit ni? Nak azan dulu? Saya teruslah beberapa minit. Boleh? Kita habiskan. Sebab dia panjang juga ni, kita nak bincang pun tak sempat. Okey, saya ambil kata-kata Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Dia ni seorang yang siqah serta faqih. Dia mengatakan, dia kata aku dapati kata Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Dia ni tabi'in, silap. Dia ni tabi'in, bukan sahabat. Dia kata aku dapati 30 orang sahabat Nabi SAW. Semuanya merasa takut jika kemunafikan menimpa diri mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka berkata bahawa imannya seperti iman malaikat Jibril dan Mikail. Apa maksud? Maksudnya begini. Kata Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, dia ni seorang siqah lagi faqih. Dia kata aku dapati 30 orang sahabat Nabi. Mana hak sempat dengan dia. Hak dia kenal. Yang mana mereka ni bimbang takut sifat kemunafikan. Jadi sifat munafik yang dimaksudkan di sini ni kena ingat yang dimaksudkan di sini. Sifat munafik yang dimaksudkan di sini adalah sifat berpura-pura. Maksud berpura-pura. Ibadat kita tak tahu Allah terima ke tidak. Tapi dia gambarkan dia adalah orang yang warak. Dia ni jadi menyebabkan orang salah sangka terhadap dia. Berpura-pura baik, berpura-pura warak, berpura-pura yakin dengan ibadat yang dia buat. Menyebabkan dia hilang fokus kepada Allah, tidak mengharapkan Allah terima. Itu maksudnya. Dia tak say begitu. Dia sahabat Nabi ni hadirat. Orang yang paling lebih selepas Nabi, sahabat Nabi. Sebab tu ulama kata wali yang paling tinggi pun tidak dapat mengatasi sahabat yang paling rendah. Maknanya mereka ni generasi terbaik, disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Mereka orang yang paling takut ibadat tidak diterima. Mereka orang yang paling takut. Sebab apa begitu? Sebab mereka terdidik tepat, terkena didikan Nabi, dan tepat didikan Nabi terkena pada hati mereka, menyebabkan mereka takut pada Allah. Jadi kebimbangan di dunia dia akan menatijahkan kebaikan di hari akhirat. Itu maksud dia nya. Itu maksud dia. Baik, saya ambil satu poin lagi, sedikit lagi. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari dia, di antara para sahabat paling mulia yang sempat dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah ni maksudnya Abdullah itulah. Adalah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Ni antara yang sempat bertemu. Abdullah antara sahabat Nabi yang sempat bertemu, yang dia sempat temulah, sempat dia jumpa Aisyah. Asma, anak saudara perempuan Aisyah. Asma ni kakak Aisyah. Ummu Salamah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Az-Zubair, Abu Hurairah, Uqbah bin Al-Harith dan Al-Musawwar bin Makhramah. Ini antaranya. Jadi dia pernah mendengar hadis daripada mereka dan juga hidup sezaman dengan para sahabat yang lain yang lebih utama daripada mereka. Misalnya Ali bin Abi Talib. Dia sempat juga dengan Ali bin Abi Talib. Sa'ad bin Abi Waqqas ni antara tokoh jutawan sahabat lah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia menegaskan bahawa mereka berasa takut jika timbul perasaan pura-pura, perasaan nifaq dalam amalan mereka. Berpura-pura. Kalau salat kan, sama ada kita sebut riya, berpura-pura. Kalau kita tengok zahir itu, nampak khusyuk molek. Pada hati duk maiding. Pada hati nu rata pergi. Tapi nampak juga mata berbuka 2 minit sekali. Gerak mata duk. Mana khusyuk nampak.
Buat begitu. Hak tu dia bimbang tu ramai orang jenis gitu. Nampak khusyuk, jalan apa selu, tapi hati busuk bengik. Nah, hati teruk. Tak boleh nak fokus dalam ibadat. Tapi kalau kita tengok Zuhair, tengok dia pegang sejadah pun buat gitu. Tu maksud dia. Tu bimbang. Tu kita bimbang. Sahabat-sahabat Nabi dia bimbang tu. Mana hidup jangan begitu. Kita kena ikhlas, kena jujur hidup. Sementara tidak ada riwayat yang menyatakan bahawa selain mereka menyalahkan sikap tersebut sehingga seakan-akan ini adalah ijma'. Seolah-olah di kalangan sahabat takut kepada munafik, takut ibadat tidak terima berlaku secara ijma' di kalangan sahabat. Semua pun sahabat ni jenis gitu sifat dia. Bimbang takut tak terima tu sahabat. Kita rasa ke tidak? Mungkin kita tak rasa. Sebab kita ni sentiasa lalai, tidak terdidik dengan cara baik. Jadi insya-Allah dengan kita baca kitab ni, kalau tidak 100% pun, suka terbuka minda kita untuk buat semakan terhadap ibadat. Ibadat inilah sebenarnya hadirat. Ini seruan ni pada saya sendiri dan kita semua. Itulah yang kita nak bawa bertemu Allah untuk ditimbang di mahkamah Allah. Itu. Jadi berhati-hatilah. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita. Baik, ada apa-apa persoalan ke? Kalau nak tanya kita berhenti setakat itulah dulu. Kalau ada nak tanya apa-apa boleh, dipersilakan. Dipersilakan. Okey. Tak ada soalan boleh sila. Boleh. Ini satu soalan ni kuku ada yang tak dengar. Ini memang boleh, ni tak ada masalah. Dalam fiqh pada disebut. Katalah seorang itu dia datang lewat lah. Dia datang lewat. Mana imam tu, mana orang sudah tarawih tu. Maknanya salat isyak tu telah selesai. Jadi nak buat macam mana? Dia tak boleh salat tarawih tu. Sebab isyak dia tak buat lagi. Dia kena salat isyak. Jadi salat isyak berimamkan imam yang salat tarawih tidak ada masalah. Ulama sebut oleh kitab salat jenazah itu tadi. Orang semai jenazah dia mari nak mai zuhur. Dia pun tu memang tak boleh lah. Tu tak support kejut tu kalau gitu. Tak boleh tu tadi. Hal lain boleh. Sama ada musafir ke tak musafir ke semua boleh. Tu. Okey, ada soalan lain. Maknanya kita akan dapat kelebihan jemaah tu tetap akan dapatlah. Itu maksudnya. Okey. Tak ada soalan Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.